Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan salam sejahtera kepada yang dihormati Meja Nazilah Haji Aziz, para pelajar BKMB 1021 Pembangunan Masyarakat 2. Kami dari kumpulan 17 akan membuat pembentangan tajuk kumpulan kami iaitu tata cara atau tertib dalam majlis rasmi. Saya ingin memperkenalkan kumpulan 17 terdiri daripada Encik Mazakri bin Mazuki, Encik Muhammad Rizwan bin Muhammad Ali, Encik Nur Hamizan bin Nur Razian, Puan Nolizawati binti Ramli dan Puan Tamara Chalvi Lakchuman. Di layar memaparkan aktiviti dalam kumpulan dan menggunakan perancangan PDCA kumpulan 17 dalam menyiapkan laporan tugasan dan pembentangan dengan menggunakan video. Bagi memastikan tugasan kumpulan dan video pembentangan dapat dilaksanakan dengan jayanya, satu jawatankuasa telah ditubuhkan. Di layar memaparkan catagan kumpulan 17 bagi memastikan semua ahli kumpulan dapat maklumat terkini mengenai aktiviti kumpulan serta maklumat perkembangan projek. Satu pelan komunikasi telah dibentuk dengan mewujudkan kumpulan WhatsApp. Mengikut kitaran PDCA, kumpulan 17 telah merangka jadual perbatuan sendiri sebagai panduan kumpulan dalam melaksanakan tugasan dan pembentangan. Di layar memaparkan matriks pelibatan tugas ahli jawatankuasa dibentuk. Seterusnya pembentangan akan dibentangkan oleh Puan Nolizawati binti Ramli. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di layar memaparkan pembahagian tugas kumpulan K17. Tajuk-tajuk yang akan dibentangkan adalah: pertama, pengenalan tajuk; kedua, tata cara majlis rasmi; ketiga, kategori majlis rasmi; keempat, peringkat majlis rasmi; kelima, 20 elemen protokol; dan terakhir sekali yang keenam, 15 elemen etiket. Seterusnya, saya akan membentangkan pengenalan tajuk. Menurut Kamus Dewan, majlis bermaksud perjumpaan orang ramai, keramaian atau mesyuarat. Majlis terdiri daripada dua jenis, iaitu majlis rasmi dan majlis tidak rasmi. Manakala pengurusan, menurut Kamus Dewan, bermaksud perihal mengurus sesuatu. Oleh itu, tata cara pengurusan majlis rasmi bermaksud sistem atau susunan bagaimana suatu majlis yang diuruskan atau dikendalikan. Tata cara atau adab majlis rasmi. Definisi tata cara ialah satu kerja dan garis panduan terperinci berkenaan suatu tugas yang bertulis dan didokumentasikan. Tata cara pengendalian menjelaskan cara suatu tugas dilaksanakan dan tindakan yang perlu diambil menurut pendekatan yang seragam dan konsisten. Di samping itu juga, ia bertujuan mengurangkan salah faham dan kegagalan mengikut peraturan pengurusan dan sebagainya. Seterusnya, pengurusan majlis melibatkan tiga perkara utama penting, iaitu pertama, perancangan; kedua adalah pelaksanaan; ketiga adalah penilaian. Proses perancangan ialah penganjur perlu melihat kepada 6 persoalan asas perancangan, iaitu kenapa majlis tersebut diadakan, apakah atur cara atau program yang dijalankan, seterusnya bila ia akan diadakan, di mana ia akan berlangsung, siapa tetamu kenamaan, peserta atau jemputan, dan bagaimana untuk melaksanakan acara. Perkara penting seterusnya adalah pelaksanaan. Keberkesanan pelaksanaan suatu majlis adalah bergantung kepada keupayaan menghasilkan perancangan yang baik, iaitu sebelum majlis diadakan, semasa majlis diadakan, dan selepas majlis diadakan. Akhir sekali, penilaian. Majlis yang telah selesai dilaksanakan perlu dinilai berdasarkan objektif penganjurannya. Penilaian ini termasuklah aspek pengurusan majlis atau penilaian penceramah. Kategori majlis. Terdapat 3 jenis kategori majlis, iaitu peringkat antarabangsa; kedua, peringkat kebangsaan; ketiga adalah peringkat negeri. Peringkat antarabangsa ialah majlis yang diadakan oleh jabatan atau agensi kerajaan. Sebagai contoh,
majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri atau rumah terbuka. Manakala peringkat kebangsaan pula ialah majlis yang diadakan yang disertai daripada pelbagai negeri. Contohnya, perarakan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos setiap tahun. Manakala peringkat negeri pula ialah majlis yang dianjurkan oleh bahagian negeri tertentu. Contohnya, Kementerian Alam Sekitar dan Air dengan kerjasama Kerajaan Negeri Kelantan. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan membincangkan tentang kategori majlis. Kategori majlis terbahagi kepada peringkat daerah dan peringkat agensi. Majlis peringkat daerah umumnya dianjurkan di peringkat daerah Jabatan Persekutuan. Kebiasaannya majlis yang dianjurkan akan dihadiri oleh pegawai-pegawai daerah kawasan seperti Majlis Sambutan Hari Air Sedunia, peringkat daerah Kuala Kangsar, anjuran Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Manakala peringkat agensi, majlis di peringkat agensi dianjurkan oleh jabatan atau agensi kerajaan. Sebagai contoh, Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri atau rumah terbuka yang diadakan di peringkat agensi daerah Sabak Bernam tahun 2019. Majlis terbahagi kepada 5, iaitu sebelum majlis, masa majlis, selepas majlis, penilaian majlis, aspek protokol dan etiket. 1. Sebelum majlis. Keberkesanan pelaksanaan sesuatu majlis adalah bergantung kepada keupayaan menghasilkan perancangan yang baik, fungsi setiap ahli jawatan kuasa yang jelas dan tepat serta mempunyai senarai semak checklist yang lengkap seperti menyediakan kertas cadangan dan objektif, peruntukan kewangan, kenal pasti tugas dan tanggungjawab jawatan kuasa, timeline sepelan pemasaran majlis, event marketing plan, menyediakan senarai semak. Penganjur perlu memberi perhatian kepada aspek pemantauan dengan menggunakan senarai semak supaya semua perancangan dapat dilaksanakan dengan baik. Aktiviti pemantauan termasuklah urusan perbelanjaan, mematuhi tarikh akhir deadline, menepati objektif majlis, protokol, sumber dan lain-lain yang berkaitan. Nombor 2, semasa majlis. Memastikan semua petugas mengambil peranan dan tempat petugas masing-masing. Buka pentadbiran atau cara, memastikan kehadiran juru acara majlis, memastikan kehadiran pembaca doa, menyediakan lagu negaraku, senarai tetamu jemputan khas yang lengkap serta yang lain-lain. Yang ketiga, selepas majlis, post event. Tindakan yang perlu dilakukan selepas majlis ialah penilaian majlis, postmortem, surat penghargaan dan terima kasih, laporan majlis termasuklah perbelanjaan dan pendapatan, keratan akhbar, salinan rekod, rakaman video atau liputan media dan album bergambar. Penilaian majlis. Penilaian majlis yang telah selesai dilaksanakan perlu dinilai berdasarkan kepada objektif penganjurnya. Penilaian ini termasuklah aspek pengurusan majlis atau penilaian penceramah. Kaedah penilaian boleh dibuat melalui borang soal selidik atau temu bual bersama audien atau kumpulan sasaran yang berkait rapat dengan objektif sesuatu majlis. Hasil daripada penilaian tersebut hendaklah dibentangkan dan dibincangkan dalam mesyuarat postmortem jawatan kuasa berkenaan bagi mengenal pasti kelemahan yang boleh diperbaiki dan ditingkatkan untuk penganjuran majlis seumpamanya pada masa akan datang. Aspek protokol hendaklah dipatuhi dan diberi perhatian sewajarnya, terutama apabila melibatkan kehadiran tetamu-tetamu kenamaan lain dan pihak media. Di antara aspek protokol tersebut termasuklah susunan ketuaman, susunan tempat duduk, panggilan hormat, pengacaraan majlis, atur cara majlis, penjambut tetamu dan lain-lain yang berkaitan. Amalan protokol yang sederhana tetapi berkesan akan membantu dalam usaha membentuk citra organisasi yang bernilai tinggi dan sekaligus menonjolkan ketertibaan dan kecekapan organisasi dalam menguruskan majlis. Secara umumnya, definisi protokol ialah peraturan-peraturan dalam amalan hubungan organisasi, hubungan atau peraturan-peraturan dalam pelbagai majlis atau tidak rasmi, pelbagai majlis dalam rasmi atau tidak rasmi yang dianjurkan oleh organisasi. Contoh amalan protokol yang dilaksanakan dalam majlis ialah susunan
acara, susunan keutamaan dan susunan tempat duduk tetamu kenamaan, panggilan hormat, penyambut tetamu, pengacaraan majlis, urusan surat menyurat atau perhubungan rasmi organisasi dalam hal-hal yang berkaitan. Peranan dan tugas urus setia. Urus setia memainkan peranan yang penting dalam pengurusan sesebuah majlis atau acara. Urus setia juga menjadi tulang belakang dan penggerak kepada sesuatu pengurusan majlis. Antara peranan utama urus setia ialah penyediaan kertas kerja untuk sesuatu cadangan pelaksanaan majlis atau acara, pengumpulan maklumat dan penyelarasan laporan bagi menyediakan kertas konsep, menjadi urus setia mesyuarat atau perbincangan dan mendapatkan maklum balas laporan mesyuarat, menyelaraskan pelaksanaan sesuatu majlis, memberi khidmat nasihat kepada jawatan kuasa dan melaksanakan semua arahan dan keputusan jawatan kuasa. Struktur dan aliran pengurusan majlis. Perbezaan sesuatu struktur dan aliran pengurusan majlis adalah bergantung kepada skala majlis yang akan diadakan. Semakin besar skala sesuatu majlis itu, maka semakin besar dan kompleks struktur serta aliran pengurusan majlis tersebut. Tata cara majlis rasmi. Jawatan kuasa. Peranan utama urus setia adalah menyediakan kertas kerja untuk sesuatu cadangan pelaksanaan majlis, mengumpul maklumat dan penyelarasan laporan bagi penyediaan kertas konsep, menjadi urus setia mesyuarat, perbincangan dan mendapatkan maklum balas, menyelaraskan pelaksanaan sesuatu majlis, memberi khidmat nasihat kepada jawatan kuasa, melaksanakan semua arahan dan keputusan jawatan kuasa. Tempat majlis senang dituju dan diketahui umum. Parkir yang mencukupi, ruang legar yang luas, kemudahan asas yang mencukupi, kesesuaian dalam majlis diadakan, pelan lantai pergerakan tetamu kehormat, peralatan seperti backdrop, pentas, sistem siar raya. Penyediaan senarai jemputan merupakan senarai kategori dan bilangan tetamu. Sebagai contoh, di peringkat jabatan, Ketua Pengarah, Timbalan KSU, Ketua Jabatan, bertujuan mengetahui kategori tetamu, bilangan dan peringkat. Senarai nama jemputan menyenaraikan nama-nama tetamu mengikut kategori. Contoh, nama menteri hendaklah mengandungi butir-butir yang lengkap seperti nama penuh dan darjah kebesaran, nama isteri, jawatan atau pangkat, alamat pejabat, nombor telefon, alamat rumah dan nombor telefon setiausaha sulit. Senarai keutamaan. Senarai tetamu dari senarai kedua yang disusun mengikut susunan keutamaan sama ada mengikut susunan keutamaan persekutuan atau negeri. Sebagai contoh, Ketua Pengarah dan Timbalan Ketua Pengarah. Senarai kehadiran. Senarai ini adalah sama dengan senarai ketiga tetapi ditambah dengan dua ruang di sebelah kanan untuk ditandakan hadir dengan tidak hadir. Hendaklah serta-merta ditandakan sebaik saja menerima jawapan.
Senarai yang hadir. Senarai terakhir yang mengandungi senarai tetamu yang hadir sahaja disenaraikan keempat. Biasanya digunakan oleh penyambut tetamu untuk menjalankan tugas dan nombor kerusi biasanya tercatat dalam senarai ini. Atur cara majlis. Urutan atur cara dalam satu majlis dari mula hingga akhir majlis. Sebagai contoh, majlis siang, majlis pada hari Jumaat dan majlis malam. Kesesuaian pakaian dalam majlis. Tertakluk kepada tahap atau taraf majlis. Sebagai contoh, majlis penuh istiadat, majlis rasmi dan formal, majlis tidak rasmi tetapi formal, majlis separa rasmi. Penulisan dan pengedaran kad jemputan. Butir-butir kad jemputan haruslah ada nama majlis, penganjur, logo agensi, tempat majlis, tarikh majlis, masa majlis bermula, masa ketibaan tetamu, panduan pakaian, nama dan nombor telefon rujukan, atur cara majlis, pelan tempat majlis dan kad jawapan. Penulisan kad jemputan. Kad jemputan ditulis dengan tangan manakala sampulnya ditaip dan diedarkan 4 minggu sebelum majlis dan tarikh jawapan diterima adalah seminggu sebelum majlis. Pengedaran kad jemputan. Cara edaran kad jemputan tersebut. Pemilihan menu. Jamuan ringan dalam majlis. Jamuan yang diadakan di pertengahan jika majlis tersebut mengambil masa yang lama. Antara cara-cara penyediaan jamuan. Sebagai contoh, bufet berdiri, bufet duduk dan duduk. Susunan keutamaan. Susunan keutamaan persekutuan. Susunan keutamaan negeri. Permasalahan perlaksanaan. Penyesuaian. Susunan keutamaan diterima pakai sekarang ini mengikut susunan keutamaan persekutuan diwartakan sebagai PU bracket B456. Susunan keutamaan negeri yang diluluskan oleh pihak negeri. Panggilan hormat. Panggilan hormat jawatan politik, panggilan hormat jawatan kerajaan, panggilan hormat keturunan, lain-lain panggilan hormat. Susunan tempat duduk. Pentas khas majlis perasmian, kedudukan tetamu lain, meja khas jamuan makan, kedudukan tetamu lain dalam majlis jamuan makan. Penyediaan atur cara pentadbiran. Merupakan atur cara majlis yang ditulis secara terperinci bagi tujuan. Panduan untuk pegawai pengendali majlis, panduan pegawai terlibat, panduan pekerja terlibat, penentuan protokol yang betul, pengawalan masa, panduan akan datang, perjalanan majlis yang licin. Penyambut tetamu. Orang yang dilantik dan diberikan tugas dan tanggungjawab untuk menyambut tetamu-tetamu yang dijemput dalam satu majlis, menunjukkan arah dan mengiringi tetamu, memastikan keselesaan tetamu. Pengacara majlis.
Orang yang bertanggungjawab secara rasmi bagi mengendalikan satu-satu majlis mengikut atur cara yang telah ditetapkan dan merujuk kepada skrip yang telah diluluskan serta berpandukan arahan pegawai protokol. Raptai. Tujuan raptai: mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing, urutan atau cara majlis, penentuan jangka masa, memperbaiki kelemahan yang ada untuk penyelarasan acara, untuk membiasakan keadaan petugas dengan tempat. Nilai-nilai Islam. Majlis hendaklah menggambarkan hasrat kerajaan mengenai dasar penerapan nilai-nilai Islam sejajar dengan agama Islam sebagai agama rasmi. Postmortem bertujuan untuk menilai kelancaran perjalanan majlis, penentuan kejayaan, kelemahan yang didapati, mengatasi kelemahan, cara memperbaiki keseluruhan majlis, panduan yang datang. Kami dari kumpulan 17 PKMB 1021 merakamkan jutaan terima kasih kepada Major Nozilah Haji Aziz sebagai penasihat kepada kumpulan kami. Dan saya akhiri persembahan ini dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.